Hai guys, so dalam video ni aku mau cerita sama kamu pasal oximeter ni. Jom. So secara ringkasnya, oximeter ni kan dia boleh kasi nampak kamu dua benda. Satu, kandungan oksigen dalam darah kamu. Yang kedua ialah kadar denyutan nadi kamu dalam seminit. So kenapa penting untuk kita tahu dua benda tu kan? Okey. Kalau di hospital, pesakit positif COVID-19 ni kan, kandungan oksigen dalam darah dorang akan kena cek setiap 4 jam. So in case lah kan, kalau kamu hospital yang ada berdekatan dengan kamu tu dia sudah sesak dengan pesakit positif COVID-19 ni dan kamu diminta untuk dikuarantin di rumah. So benda ni lah yang akan bantu kamu untuk tahu kamu punya kondisi badan macam mana, untuk tahu kamu punya tahap oksigen dalam badan tu macam mana, sama ada normal ataupun tidak normal. Begitu. So kenapa penting untuk kita pantau kita punya tahap oksigen di dalam badan ni kan? Kalau kita punya oksigen dalam badan ni rendah ataupun sudah pada tahap yang kritikal, boleh berlaku organ-organ di dalam badan kita ni kan dia akan gagal berfungsi. Contoh dia macam kita punya otak, kita punya paru-paru ataupun organ-organ penting yang lain, organ dalaman yang lain. So kalaulah organ tu dia gagal berfungsi, dia boleh membawa maut. So untuk kita elak benda tu daripada berlaku, benda yang tidak diingini ni berlaku, ataupun untuk kita detect awal kita punya badan tu kondisi dia tidak berapa okey, benda ni boleh tolong kita untuk tengok kita punya kandungan oksigen di dalam badan. So jadual bacaan yang lengkap aku akan letak di sini, tapi kalau untuk secara ringkasnya, oximeter ni dia akan kasih nampak kamu punya kandungan oksigen dalam badan tu kan dalam bentuk persen. Jadi kalau kamu punya bacaan oksigen dalam darah tu dia sudah kurang, dia sudah pada 92% ataupun kurang daripada 92% dan kamu punya bacaan kadar denyutan nadi dalam seminit itu lebih daripada 100, so kamu perlu minta rawatan dengan segera di hospital yang berdekatan dengan kamu. Okay? So ada satu kondisi ni yang dipanggil happy hypoxia kalau aku tidak salah sebut. Keadaan tu di mana badan kita dia tidak menunjukkan sebarang gejala untuk sukar bernafas ataupun contohnya macam kita sesak nafas ataupun kita tercungap-cungap apa semua tu kan. Kita akan nampak macam biasa, macam aku sedang bercakap sekarang ni, tapi sebenarnya kita punya tahap oksigen di dalam badan tu dia sudah kurang. Jadi benda tu sangat bahaya kalau tidak kena detect awal. So alat oximeter ni lah yang boleh bantu kita untuk detect awal sama ada kita mengalami happy hypoxia, lebih-lebih lagi kepada yang positif COVID-19. So alat oximeter ni dia sudah banyak kena jual di pasaran, lebih-lebih lagi kalau di Shopee. Kalau kita type oximeter tu kan memang banyaklah pilihan-pilihan yang keluar di sana. So pastikan pengedar tempat kamu beli tu dia sudah berdaftar dengan MDA ataupun Medical Device Authority, sebab alat yang sudah berdaftar di bawah MDA ni kan dia sudah melepasi ujian penilaian teknikal dan juga pengujian prestasi. So benda tu dia terbukti selamat digunakan dan juga bacaan dia tepat. Okay, jadi elakkan daripada kamu dapat alat yang palsu ataupun alat yang fake, sebab kalau bacaan dia tidak boleh digunakan sama juga kamu tidak tahu kamu punya kondisi badan macam mana kan. So pastikan alat oximeter yang kamu beli ni didaftar di bawah MDA. So macam mana guna benda ni? Sangat-sangat senang. Okay, so pertama kamu kena cek kamu punya kandungan oksigen dalam badan tu sehari sebanyak 3 kali dan juga pada masa yang sama. Contohnya kalau hari ni kamu sudah cek 8 pagi tadi, besok kamu akan cek 8 pagi besok dan diulang sebanyak 3 kali sehari. Okey, maksud dia pagi, tengah hari, petang begitu, dan kamu tentukan masa yang sama. Dan kalau kamu rasa kamu punya badan tu lain macam kan, dia macam bukan macam biasa yang kamu rasa, jadi kamu perlu kerap cek kamu punya kandungan oksigen tu. Contoh dia mungkin 4 ke 5 kali sehari kalau kamu rasa badan kamu tu tak okey lah. Seterusnya ialah pastikan jari yang kamu pakai adalah jari ini, okey, jari telunjuk. So pastikan jari ini dia betul-betul clear, dia tidak ada cat kuku, dia tidak ada kuku palsu atau ada apa-apa benda yang menghalang. Okey, pastikan dia betul-betul clear macam ni, okey. Jari saja, tidak ada apa-apa, okey. Dan kalau kamu punya tangan tu sejuk, kamu kasih panas kamu punya tangan dulu. Kamu boleh buat macam ni. Okey, sampailah kamu rasa ada haba di tangan kamu. Okey, seterusnya ialah kamu perlu rehat selama 5 minit supaya kamu punya jantung tu dia betul-betul dalam keadaan rehat. Lepas tu kamu letak tangan di dada kamu macam ni dan pasang oximeter tu di jari telunjuk kamu macam ni. Okey.
dan kamu biarkan alat ni selama 1 minit supaya dia dapat bacaan yang stabil. Bacaan tu dia akan berubah-berubah, tapi dia tidak akan berubah dengan drastik lah. Kalau dia pada 97, dia akan ke 96 ataupun pergi 98 macam tu. Kamu rekod bacaan yang tertinggi sahaja, okey? Jangan baca yang paling rendah. So aku harap kamu faham kenapa benda ni betul-betul penting dengan kamu, dan aku ingatkan kamu sekali lagi, pastikan alat yang kamu beli ni sudah berdaftar dengan MDA, okey? Jangan beli yang palsu. So itu je lah aku mau cakap dalam video aku ni, dan sebelum tu aku mau ucap terima kasih kepada kawan aku Wan Muhammad Safwan. Mungkin aku akan letak gambar dia di sini atau di mana-mana, sebab kasih pinjam aku alat oximeter ni untuk aku buat review pada hari ni. Dan semoga apa yang aku sampaikan kepada kamu ni bermanfaat. So kalau kamu suka dengan video aku ni, pastikan kamu tekan button like, dan kalau kamu berminat lagi untuk follow konten-konten yang aku seterusnya, pastikan kamu tekan apa? Tekan butang subscribe, okey? Dan kamu tekan butang lonceng sebelah butang subscribe tu, supaya bila aku upload video akan keluar notifikasi di telefon kamu. So, jumpa lagi di video-video yang akan datang.